Assalamualaikum kelas. So pada hari ini kita akan sambung kita punya kelas pembelajaran secara maya, masih di bawah tajuk janjang. Tapi ya Allah, boleh cicak pula. Tapi subtopik kita hari ini adalah janjang geometri. Pada hari ini cikgu akan fokus kepada janjang geometri. Minggu lepas kita belajar tentang janjang aritmetik. Hari ini janjang geometri kelas. Okey, first of all kena tahu apa beza janjang aritmetik dan juga janjang geometri. Okey, tengok, janjang geometri adalah suatu jujukan di mana nisbah bagi sebutan tertentu kepada sebutan sebelumnya. Nisbah kelas. Okey, bulatkan perkataan nisbah. Janjang geometri kita akan bermain dengan nisbah bagi sebutan tertentu kepada sebutan yang sebelumnya. Adalah satu pemalar. Pemalar tu maksudnya constant, satu benda yang sama, tak berubah, sama. Okey, pemalar ini dikenali sebagai nisbah sepunya. Ingat balik, janjang aritmetik satu jujukan juga, tapi kita tak belajar nisbah sepunya, belajar beza sepunya. Bermaksud kalau janjang aritmetik T1, T2, T3 contoh. Okey, T2 tolak T1 kita dapat D, beza sepunya. T3 tolak T2 akan dapat D, sama nilainya. Tolak T2 tolak T1. Tapi kalau untuk janjang geometri pula, dia akan jadi T1, T2, T3. Ini beza sepunya kelas. Kita tolak kan, T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Tapi untuk janjang geometri, T2 bahagi T1 sama dengan T3 bahagi T2. Bahagi kelas. Okey, sebab itulah namanya nisbah, ratio. Nisbah, R ni sebenarnya ratio. So, bila ratio, kita akan bahagi kelas. Kalau beza untuk janjang aritmetik, beza kita tolak. Tapi untuk nisbah kita bahagi. So, untuk cari ratio, untuk kita guna simbol R untuk janjang geometri. Kalau untuk janjang aritmetik, kita guna simbol D, bermaksud difference, beza sepunya. R pula ratio, nisbah sepunya. So, T2 bahagi T1 ataupun T3 bahagi T2 atau T4 bahagi T3 seterusnya. Okey, boleh faham? Okey kelas, kita tengok soalan. Nyatakan sama ada jujukan yang diberi adalah suatu janjang geometri atau bukan. Dibagi 3.2, 1.6 dan 0.8. Cikgu labelkan ini T1, T2 dan T3. Nak tahu dia janjang geometri ataupun bukan, kita kena cek dia punya nisbah sepunya. Nisbah sepunya, bukan beza sepunya, sebab kita bermain dengan janjang geometri. Nah, nisbah sepunya mesti sama sebab pemalar, constant, tak berubah. Okey, so bermaksud 1.6 bahagi 3.2 mesti sama dengan 0.8 bahagi 1.6. So, kamu ambil kalkulator, tekan. Tengok, T2 bahagi T1 sama dengan 1.6 bahagi 3.2. Apabila kamu tekan kalkulator, jawapan kamu adalah 0.5. Cuba yang ini pula, 0.8 bahagi 1.6. Tekan kalkulator, jawapan dia 0.5. Sama ke tak kelas dia punya R, dia punya nisbah sepunya, ratio dia sama kan? Kalau dia sama, bermaksud dia adalah janjang geometri. Okey, tengok yang kedua pula. Apa benda pula ni? Macam mana nak cari nisbah sepunya? 4 tolak 2 ke? Okey, dah lupa topik tingkatan 3. Ini adalah indeks. Nak cari nisbah sepunya tak susah pun. Okey, ini T1, ini T2 dan ini T3. T2 bahagi T1 dahulu. P4 bahagi P2. Mesti P4 bahagi P2. Jangan pandai-pandai nak buat 4 bahagi 2 sahaja. P2 pun sekali. Okey, bila bahagi macam mana nak bagi? Lupalah cikgu. Okey, bila indeks bahagi indeks dia sahaja, kita tolak. Bila bahagi indeks kena tolak. So, dia akan jadi P4 tolak 2. So, P4 tolak 2 berapa? P2. So, okey, yang ini P2. Tengok yang pula. P6 bahagi P4 sama dengan 6 tolak 4. So, P6 tolak 4 adalah 2. Okey, ini P2, ini pun
P2. Sama tak kelas? Sama. Apabila sama bermaksud ianya adalah janjang geometri. Okey, boleh faham? Tengok soalan yang seterusnya. Nyatakan nisbah sepunya bagi setiap janjang geometri berikut. Diminta nisbah sepunya. Senangnya guna formula R T2 bahagi T1 ataupun T3 bahagi T2 lah. Mana-mana yang kamu suka. Okey, ini T1, ini T2. R sama dengan T2 bahagi T1. 6 bahagi 2 sama dengan 3. Okey, senang kan? Tengok yang ni pula. Ini T1, ini T2. R sama dengan T2 bahagi T1 sama dengan 12 bahagi 3 sama dengan 4. Okey, mana-mana tak kisah. Kalau kamu guna yang 18 bahagi 6 pun jawapan dia masih 3. 48 bahagi 12 pun masih 4 jawapan dia. Okey, senang kan? Senang sangat. Okey, sekarang kita akan tengok formula untuk cari sebutan ke N bagi suatu janjang geometri. Sebelum ni kita belajar untuk cari sebutan ke N bagi janjang aritmetik. Formulanya tak sama dengan formula untuk cari sebutan ke N bagi janjang geometri. Tak sama. Okey, tengok formula untuk cari sebutan ke N bagi janjang geometri adalah Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. N tolak 1 ni kuasakan. Okey kelas? Tengok soalan. Cari sebutan ke 11. Cari sebutan ke 11 bermaksud T11 kelas. Okey, T11 bagi janjang geometri berikut. Tengok formula AR N tolak 1. So first of all, sebelum masuk dalam formula, kita kena tahu A dan R untuk janjang tersebut. Terus tuliskan nota A apa, R kita apa. So A kita apa kelas? Ingat balik A tu apa? A tu adalah sebutan pertama, first term T1. So A kita adalah 1, 4, 5, 8. So R apa tadi? R T. Ni T1, T2. T2 bahagi T1. 4, 8, 6 bahagi 1, 4, 5, 8. Awak ambil kalkulator, jawapan R awak akan dapat 1/3. Jangan pelik pula, nampak pecahan betul ke R aku ni? Betul, tak ada masalah. Pecahan ke perpuluhan ke, asalkan T2 bahagi T1 mesti sama dengan T3 bahagi T2. Kalau ambil kalkulator, tekan 162 bahagi 486, jawapan dia mesti 1/3 juga. So jangan rajin-rajin nak buat semua sekali, satu je. Okey, sudah ada A dan R, terus masuk dalam formula T11. Okey, so T11 sama dengan A kita 1458. R kita adalah 1/3. Buat kurungan kelas. Kuasa N tolak 1. N tolak 1 berapa? N kita 11 tolak 1 akan jadi 10. Okey. So, ambil kalkulator. Tekan. Bila awak tekan ni guna kalkulator, jawapan awak T11 awak adalah 2/80. 2/81. Okey. Jangan pelik. Kenapa tiba-tiba dia pecah macam ni? Nampak nombor pun daripada besar semakin kecil, semakin kecil. So logik, sangat logik. Okey, tengok soalan seterusnya. Hitung bilangan sebutan. Hitung bilangan sebutan. Berapa sebutan ada kat sini? Tadi suruh cari sebutan ke 11. Sekarang dia nak minta bilangan sebutan. Apa beza soalan ni dengan soalan ni? Soalan ni nampak jujukan dia bagi T1, T2, tiba-tiba ada dia dot. Bermaksud jujukannya masih panjang. Untuk jujukan ni pula dia bagi 2, 6, 18, dot. 1, 4, 5, 8 bermaksud ini sebutan pertama, ini sebutan terakhir. Tengah-tengah ni ada beberapa sebutan lagi. Dia suruh cari sebenarnya ada berapa total sebutan. Daripada 2 hingga 1, 4, 5, 8 ni berapa sebutan janjang geometri ni. Okey. So, berakhir dengan ini. So, kita tengok kelas. Dia akan jadi, masih guna formula yang sama. So, A kita adalah berapa? A kita adalah 2. R kita adalah 6 bahagi 2. 6 bahagi 2, 3. Okey, masih guna formula yang sama. Tengok, Tn, bermaksud sekarang ni Tn ni sama dengan ni 1, 4, 5, 8. Itu Tn. Kita nak tahu N ni berapa. So, bermaksud 1, 4, 5, 8 sama dengan A kita 2, R kita adalah 3, N tolak 1. Okey, N tolak 1. Okey, boleh. Cuba tekan kalkulator. Kamu akan dapat 1, 4, 5, 8 ni, yang 2 ni pergi sini. Jadi bahagi. So, 1, 4, 5, 8 bahagi 2 adalah 729. Sama dengan 3 N tolak 1. Yang tinggal yang ini sahaja. So, bila macam ni, macam mana nak selesaikan? Saya tak reti lah cikgu nak tekan kalkulator macam mana. Ingat balik nak guna kaedah apa kalau macam ni.
Nampak ini indeks, ini pun ini nombor bulat. So yang ini tukar kepada indeks base 3 juga. 3 kuasa berapa sama dengan 729. Sama dengan 3n tolak 1. Ini cari ni 3 kuasa berapa? 729. Guna kaedah cuba dan jaya. Bila tekan kalkulator, rupa-rupanya 3 kuasa 6 adalah 729. Okey, so sama dengan, equalkan balik dengan yang ini, 3n tolak 1. Okey, dapat tak kelas? Ini ini matematik tingkatan 3, topik indeks. Kamu tak ingat, itu masalah kamu. Okey, kena terror bab-bab ni. Ini matematik biasa, bukan matematik tambahan. Okey, so nampak bila dia macam ni, base dia dah sama kan kelas? Base dah sama, boleh potong base. Yang tinggal adalah 6 sama dengan n tolak 1. Boleh cari tak n berapa? So 1 pindah sana, n kita akan dapat 7. Okey, senang kan? Okey, tengok nak selesaikan persamaan serentak. Okey, ramai juga buat cengang-cengang, dia buat macam tak pernah belajar, sedangkan dah satu topik belajar persamaan serentak. Tengok persamaan pertama kita, 9/4 sama dengan AR, dan 1/4 sama dengan AR4. Mata buka luas-luas. Nampak macam mana nak hapuskan A ke nak hapuskan R lah yang lagi senang. So kalau cikgu akan buat persamaan kedua bahagi persamaan pertama. Bahagi kelas. So persamaan kedua bahagi persamaan pertama. Kenapa cikgu bagikan yang tu? Sebab cikgu nampak bila persamaan kedua bahagi persamaan pertama, cikgu nampak A bahagi A akan terhapus A. Tinggal R sahaja. Senang kan? Okay, so try. AR4 AR4 sama dengan 1/4 bahagi, mana AR yang pertama adalah AR bahagi 9/4. Okey, nampak? So bila A bahagi A berapa? A bahagi A hapus. So R4 bahagi R. R4 bahagi R adalah R3. Indeks dia tolak. 4 tolak 1 adalah 3. So R3 sama dengan 1/4 bahagi 9/4. Ambil kalkulator, tekan jawapan awak adalah 64. So R3 sama dengan 64. Nak cari R macam mana? So R sama dengan cube root of 64. So tekan kalkulator, R awak akan dapat 4. Okay, dah settle. Soalan kata cari nilai A dan R kan. So dah dapat R. Bila dah dapat R, substitute dalam mana-mana satu untuk cari nilai A pula. Jadi 9/4 sama dengan A. R kita adalah 4. Nak cari A kan. 9/4 bahagi 4, ambil kalkulator, tekan jawapan A awak akan dapat 9/16. So dah dapat R dan dah dapat A. Settle. Okay. Okey kelas, sekarang kita tengok formula yang seterusnya, iaitu cari hasil tambah n sebutan yang pertama bagi suatu janjang. Ada dua formula untuk hasil tambah. Kalau untuk janjang aritmetik ada satu formula sahaja untuk hasil tambah, tapi untuk janjang geometri ada dua formula. Kita tengok yang pertama, Sn sama dengan A R n tolak 1 bahagi R tolak 1. Cikgu sebut laju-laju sebab sebut lambat-lambat pun tak ada gunanya juga kan. Okey, yang kedua pula, Sn sama dengan A1 tolak Rn per 1 tolak R. Nampak yang ini Rn tolak 1, yang ini 1 tolak R. Yang ini R tolak 1, ini 1 tolak R. Terbalik. Bila masa nak guna yang ini, bila masa nak guna yang ini. Yang ini digunakan apabila nilai R kamu adalah lebih besar daripada 1. Manakala formula yang kedua akan digunakan apabila nilai R kamu lebih kurang daripada 1, lebih kecil daripada 1. So pentingnya untuk kamu tengok jujukan kamu tu, R dia lebih besar daripada 1 ataupun lebih kurang daripada 1, baru boleh decide nak guna formula yang pertama ataupun formula yang kedua. Tak boleh semberonong sahaja guna. So sekarang kita tengok soalan. Okey, cari hasil tambah bagi 8 sebutan pertama. Cari hasil tambah bagi 8 sebutan pertama. So 8 ni maksudnya n kita adalah 8. Bagi janjang geometri berikut, 2, 6, 18 dan 54. Okey, so A kita adalah berapa? A kita 2. So R kita adalah 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 adalah 3. Ada A, ada R. N kita berapa tadi? N kita 8. So masukkan, tengok R kita dulu. R kita 3
3 tu besar daripada 1 ke kecil daripada 1? Besar daripada 1. Apabila besar daripada 1, guna formula yang pertama tadi, iaitu Sn sama dengan A R N tolak 1 bahagi R tolak 1. Okey. So, masukkan semuanya dalam formula. Dia akan jadi macam ni. Okey. Rn tolak 1 tu besar kelas. Okey. So, masukkan semua nilai yang kita dapat tadi masuk dalam formula. A kita, Sn kita akan jadi A kita 2, R kita 3, N kita 8 tolak 1 bahagi R kita tadi 3 tolak 1, terus 3 tolak 1, 2. Kita akan dapat macam ni kelas. Okey. So, apabila kamu tekan kalkulator ni, tekan elok. So, kamu akan dapat N ni boleh tekan 8 terus sebenarnya. So, S8 kamu adalah, bila kamu tekan ini guna kalkulator, S8 kamu adalah 6560. Okey, senang tak? Tapi make sure kamu punya A, R dan N kamu betul. Masuk je formula. Dan tengok R kamu besar ataupun kurang daripada 1, baru boleh decide nak guna formula yang pertama ataupun yang kedua. Sekarang tengok pula soalan yang kedua. Cari hasil tambah. Cari hasil tambah bagi janjang yang berikut. Dibagi 2, 6, 18 dan 4, 3, 7, 4. Cari hasil tambah. Okey. So, kena tahu. Macam biasa juga guna formula yang sama. So, A kita adalah 2. R kita 6 bahagi 2 berapa? 3. Dia nak, so ini adalah Tn sebenarnya. Macam soalan yang sebelum ni, yang ini dot. Yang ini pula dot tiba ada nombor. So, yang ni sebenarnya adalah Tn. Okay. So, first of all, guna formula Tn dulu, baru guna formula S. Guna formula T. Kenapa? Sebab nak tahu ada berapa sebenarnya bilangan dalam jujukan ni. Bilangan N dalam jujukan ni ada berapa. So, guna formula T dulu. Formula T adalah Tn sama dengan A R N tolak 1 kan. So, Tn kita 4374. 4374 sama dengan 2 R kita adalah 3, N tolak 1. So, yang ini pergi sini bahagi, kita akan dapat 2187 sama dengan 3 N tolak 1. Nak macam mana ni, tak ingat lah cara nak selesaikan. Okey, guna kaedah yang sama. Kamu samakan base 3 kuasa berapa adalah 2187. Guna kaedah cuba jaya. Sebenarnya 3 kuasa 7 adalah 2187 sama dengan 3 N tolak 1. Okey, bila kamu ambil kalkulator, tekan 3 kuasa 7 adalah 2187. So, bila macam ni base dah sama, boleh potong base. So, yang tinggal apa? 7 sama dengan N tolak 1. Dapat N berapa? N sama dengan 8. So, ada A, ada R. So, N kita 8. So, ada A, R dan N, baru boleh guna formula Sn tadi tu. Okay, guna formula Sn ni. Masukkan sahaja terus. Okay, so kita akan cari S8 lah sebenarnya. S8 kita berapa? S8 2, masukkan sini 2, R kita 3, N kita 8 tolak 1 bahagi dengan R tolak 1. Okey, saya dapat jawapan sama. Kebetulan nilai dia sama. So, bila kita tekan kalkulator, jawapan kamu adalah 6560. Jangan nampak